Recordkan. Alright. So, teknik menjawab kertas 3 sejarah SPM 2020. So, yang lain take note. Seandainya kalau kamu ada apa-apa soalan, sebarang soalan, okay, boleh letakkan dalam group chat, okay, yang di sebelah kanan atau sebelah kiri atau sebelah bawah tu, okay, letakkan dalam group chat, dan kalau ada apa-apa soalan, cikgu akan boleh terus menjawab. Okay, cikgu akan cuba untuk terus menjawabnya. Okay. So, ini adalah sebenarnya persediaan untuk percubaan kamu. Okay. Baik. Kebanyakan sekolah di Selangor menerima tema bab 4 dan juga bab 5. Okay, ada dua set sebenarnya, bab 4 dan bab 5. Okay, jadi dan kita harus tahu, kamu mungkin dah buat banyak kumpulkan bahan-bahan semua kan. Baik, kita tengok sebenarnya bagaimana sebenarnya ni kalau nak menghadapi kertas 3 ni. Okey, sebenarnya begini. Sebenarnya kamu kena ikuti langkah ini. Okey, ini langkah dia. Okey, dan langkah dia bagaimana? Okey, kita akan lihat. Right. Langkah dia ialah pertama, apabila kamu menerima kertas 3 tu, iaitu tema kertas 3 tu, apa yang kamu kena buat sebenarnya. So kita lihat, ada beberapa perkara yang wajib kamu buat dulu bila dah dapat kertas tu. Dah dapat tema tu. Jadi ada yang ramai dapat tema bab 4, ada yang dapat bab 5, ada yang dapat bab 9, tak apa. Dan sebenarnya ada perkara-perkara yang kamu kena ketahui. Kemudian kita lihat, kamu kena tahu bahan apa yang perlu dibawa. Bahan apa yang perlu dibawa. Takkan nak hangkut semua kan dengan buku-buku tebal-tebal semua nak bawa. Tak payah. Tak payah. Jadi sebenarnya apa yang perkara wajib dibuat pada bahan-bahan yang kamu ada tu nanti. Dan seterusnya, kita akan lihat bagaimana nak menjawab soalan kertas 3. Dan apakah perkara yang wajib dibuat bila kamu nak menjawab soalan kertas 3. Baik. So, kita akan teruskan. Kita tengok yang first. Bila tema kertas 3 diperolehi. Kamu dapat je, tema kertas 3 tu, soalan tu yang sekeping tu kan. Jadi, apa yang kamu buat? Adakah kamu biarkan dalam beg? Ataupun dalam buku, biarkan saja. Tunggulah nanti, nak dekat nanti baru cari bahan-bahan. No. Sebenarnya, apa yang kamu perlu buat ialah bila dapat tema kertas 3, perkara yang wajib kamu buat sebenarnya adalah fahami tema. Daripada bab mana dan daripada subtopik mana. Sebab ramai pelajar yang sebenarnya main teka-teka. Bila baca je, ni bab 6. Bila baca je, oh ini mungkin bab 5. Kita tak nak mungkin-mungkin. Kita nak kepastian. Kepastian bab mana? Adakah bab 4, bab 5, bab 6? Dan apakah subtopik yang akan perlu di-highlightkan. Daripada situ, selepas fahami tema tu, kalau katakan kamu tak tahu nak buat macam mana? Cikgu, saya dah baca banyak kali cikgu tema tu. Saya tak tahu sebenarnya ni bab berapa Sebab itu ramai yang PM cikgu, WhatsApp cikgu, cikgu, saya dapat soalan dia begini. Soalannya macam ni. Tema apa sebenarnya cikgu ya? Daripada bab mana ya? Jadi cikgu bila baca, cikgu tahu, ini daripada bab 4, ini daripada bab 5. So, kalau katakan kamu tak tahu, apa yang kamu kena buat sebenarnya adalah bincang dulu dengan guru sekolah. Sebab guru sekolah kamu yang keluarkan kertas tu. Mesti dia tahu daripada bab mana. Tanya dia dulu. Tanya dulu. Kalau katakan, yalah, kita tahu keadaan sekolah. Dalam satu sekolah, dalam satu kelas ada 40 orang. Kena pula form 5 tu ada 5 kelas. Kan? 40 kali 5 dah 200 orang pelajar. Dengan 200 orang pelajar, kalau semua nak bertanya, peninglah juga cikgu kan? Cikgu sekolah. Jadi, apa yang kamu boleh buat, iaitu kamu boleh bincang dengan kawan kamu. Mungkin kawan-kawan kamu ramai yang power dalam sejarah.
Okay, power tahu tentang macam-macam tentang pelbagai lagi topik-topik yang dia kuasai. So, tanya dia. Bincang dengan kawan kamu. Kalau katakan kawan pun tak pasti, kamu nak kepastian, insyaAllah. Okay, apa yang kamu boleh buat iaitu bincanglah dengan cikgu. Itu last option lah. Last option Jangan biasanya pelajar ni terus-terus je. Tiba-tiba terus tanya pada cikgu Rafi. Sudah, kan? Bincang dulu dengan guru sekolah kamu. Okay, bincang dengan kawan. Lepas tu baru, kalau tak tahu juga nak kepastian, baru tanya cikgu. InsyaAllah, cikgu akan cuba bantu. Ya, cikgu akan cuba bantu. Jangan risau. Okey, baik. Kemudian, contohnya begini. Kamu diberi tema begini. Okey, tema pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia berdaulat. So, kemunculan Malaya Union menyuntik kesedaran orang Melayu bahawa perjuangan untuk mendapatkan kembali maruah dan kedaulatan negara tidak mungkin tercapai dengan suara minoriti. Baca. Okey. Kejayaan terbesar orang Melayu adalah apabila Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani. Kedudukan Raja-Raja Melayu akan dikembalikan termasuk beberapa syarat kerakyatan bagi orang-orang asing serta hak-hak istimewa orang Melayu. So, bersejarah ini telah menjadi asas kepada kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 dan seterusnya menjadikan Malaysia seperti mana yang kita semua nikmati pada hari ini. Baik. Bila kamu dah baca kan, ada beberapa kata kunci sebab kita nak fahami tema, okey, iaitu daripada bab mana dan subtopik apa. Itu paling penting. Jadi, apa yang kita patut buat iaitu, okey, kita fahami tema. So, ada kata kunci iaitu, first, kita nampak ada Malayan Union. Kemudian, kita nampak ada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Bermakna, daripada kedua-dua kata kunci ini, bermakna ini adalah daripada bab 4, tingkatan 5. Itu, kenal pasti dulu. Bab 4, tingkatan 5. Kemudian kamu baca balik. Okey, baca lagi. Ada maklumat-maklumat tambahan seperti kita lihat ada kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Jadi, ini kemungkinan besar ada berkaitan dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kebat. Okey, dan kita nampak tu kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 dan kita semua nikmati pada hari ini. Maknanya kemungkinan besar soalan akan bertanya berkaitan dengan apakah nikmat yang kita kelebihan dan faedah yang kita perolehi sekarang. Itu kemungkinan kita kena ramalkan juga Kita kena ramalkan juga soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Jadi, kita harus bersedia bahawa kemungkinan besar ini adalah soalan daripada kebat. Okey, ataupun soalan berbentuk kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi berfikir aras tinggi Tinggi mana? Tak tahu tinggi mana. Jadi kebat. Daripada situ, kebat ni apa? Mungkin ada soalan-soalan berkaitan cabaran. Okey, ataupun halangan. Cabaran ni sebenarnya halangan ataupun masalah-masalah yang timbul sepanjang nak mendapatkan kemerdekaan atau sepanjang selepas kemerdekaan. Apakah cabaran yang kita hadapi? Itu soalan-soalan kebat. So, kamu kena bersedia tu. Kena berfikir daripada sekarang. Jangan time tu baru nak fikir. Berfikir daripada sekarang. Kemudian mungkin juga berkaitan dengan nilai-nilai murni yang kamu boleh perolehi. Nilai murni itu apa? Okey, iaitu kita katakan sebagai kegigihan, pengorbanan, sifat tanggungjawab, iaitu tanggungjawab pemimpin-pemimpin dahulu. So, itu adalah nilai-nilai murni yang kita perolehi. Okey, dan seterusnya kita boleh lihat tentang kesan ataupun faedah daripada pembinaan negara dan bangsa ni, daripada usaha-usaha tokoh-tokoh tempatan untuk dapatkan kemerdekaan. Apakah faedah dia? Apakah kesan dia? Apakah kepentingan dia? So, kamu berfikir daripada sekarang. Okey, supaya di sana nanti bila dalam peperiksaan kamu dah ada idea. Dah ada idea. Itu sebenarnya. Itu yang kita nak. Itu yang dikatakan sebagai persediaan. Ya, sebagai persediaan. Okey. Baik.
Seterusnya, okey, kita lihat satu lagi contoh, okey, soalan, okey, tema umum yang diberi. Kita lihat pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia yang berdaulat. So dia bacakan tu, negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 melalui Pakatan Murni, rundingan dan pemuafakatan pelbagai kaum. Hal ini menyebabkan perjuangan kemerdekaan di negara kita berlaku tanpa pertumpahan darah dan dapat membina negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Okey, sekejap. Alright, so di sini macam mana kita nak fahami tema, okey, iaitu bab dan subtopik ini? Kita lihat sekali lagi kata kunci, okey, iaitu kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey, dan juga Pakatan Murni. Dengan dua ini sahaja, okey, serta rundingan yang dilakukan, okey, bermakna kita dah dapat idea bahawa bab ini, okey, tema ini sebenarnya daripada bab 5, tingkatan 5. Yang ada sistem ahli, kemudian Pakatan Murni, kemudian juga rombongan merdeka, kemudian juga perjanjian persekutuan tanah Melayu. Serta satu lagi, Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red. Itu semua dalam bab 5. Okey, sudah kenal pasti. Kemudian barulah kamu lihat ada tak maklumat lain, iaitu okey, perjuangan tentang kemerdekaan. So perjuangan kemungkinan besar adalah dia punya soalan kebat. Okey, sama juga, okey, dia punya kebat tu kemungkinan ditanya tentang cabaran, perjuangan, kemudian nilai-nilai murni yang ada dan juga kesan serta faedah yang diperolehi. Okey, so dah dapat soalan, dah faham, dah berfikir, okey, dah tahu mana bab dia, okey, dah yakin, okey, dah jelas. Kemudian baru kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu bahan yang perlu dibawa. Bahan yang perlu dibawa ni kadang-kadang kelakar. Okey, sebab apa? Okey, kadang-kadang pelajar bawa semua. Okey, dengan buku teksnya, dengan buku kertas 3 yang tebal tu. Bukan satu, kadang 2. Nah, ambil. Okey, konon-konon dah bersedia. Tapi sebenarnya itu bukan caranya. Kalkulator kena bawa. Kau nak bawa kalkulator buat apa? Ini kertas 3. Bolehlah kalau kau nak kira, okey, purata berapa pelajar-pelajar dalam kamu punya kertas 3 dalam kelas itu dan bahagikan kepada berapa saat yang diorang habiskan. Ikut kau lah. Kan? Kalkulator bawa memang kau hebat lah. Kenapa bawa? Sejarah. Okey. Kira markah yang wajib. Amboi. Tak payah kira. Kita tahu bahawa kertas 3 total dia berapa? Total dia ialah 100. Okey, 100 markah. Okay. Dan daripada 100 markah itu, peruntukan ataupun allocation dia, okay, allocation dia untuk keseluruhan kertas sejarah hanyalah 20%. Yes, betul. Okay, bawa otak dengan buku teks. Itu cikgu suka. Jangan tinggalkan otak kat rumah. Ini kadang-kadang tinggalkan otak kat rumah tu mulalah bila pegang pen kan. Kemudian bila nak buat ayat kan dia akan fikir. Tenung. Okay, fikir jauh, pandang kat kipas. Kan? Itu kalau cikgu selalu pernah cikgu jaga peperiksaan. Cikgu jaga peperiksaan. Bila ada pelajar dia menulis kemudian dia pandang atas kan. Cikgu akan datang tau. Datang sebelah, cikgu tengok dia kan. Cikgu akan pun join dia. Okay, cikgu join dia. Kemudian dia pun akan terkejut. Ish, cikgu. Cikgu cakap lah, kau pandang apa? Oh, saya tengah fikir jawapan cikgu. Cikgu pun join. Ada jawapan kat kipas. Jadi ada cicak. Dia ternampak orang jatuh dari langit. Ikut kau lah. Tetapi yang paling penting, okeylah. Paling penting, yes. Cikgu suka idea Adam Rashid tu, iaitu apa? Jangan lupa bawa pen yang banyak. Ini kadang-kadang pen tu dah awak tinggal sikit, itu jugalah kau berharap untuk menulis. Sudahnya nanti bila dah habis, okey, dah tulis, baru separuh jalan, pen dah habis dakwat. Macam mana? Jadi Brenda boleh pinjam
Okey. Jadi memang boleh pinjam, takkanlah dalam periksa kamu nak pinjam kan. Jadi bersedia. Okey, bersedia. Tips untuk tangan cepat krem. Okey. Kertas 3. Okey, sebelum memulakan menjawab tu, tangan tu kena macam ni. Okey, tangan tu kena macam ni. Exercise. Ke depan, dia gitu. Gitu. Warm up. Okey, kena ingat kertas 3 ni, okey, 3 jam. Jadi bila 3 jam tu, okey. Okey, itu paling penting. The best is kalau kamu boleh menulis dengan kedua-dua tangan. Kan. Bila penat sini kan, ambil pen ni, okey sini pula. Tukar tangan kiri. Penat, okey ambil tangan kanan pula. Kalau boleh lah. Kan. Tapi apa pun, yang penting kamu kena menjawab. Okey, baik. Ada ke yang pelajar yang boleh menulis dengan kedua-dua tangan? Rasanya jarang sangat jumpa. Baik. Bahan yang perlu dibawa dan perkara yang wajib dibuat. Okey, bahan yang perlu dibawa ialah, paling penting buku teks. Okey, paling penting buku teks. Dan kalau kita lihat bahan-bahan yang juga perlu dibawa daripada buku teks ialah bahan-bahan yang kamu peroleh daripada internet. Okey, bahan-bahan tambahan berkaitan dengan kertas 3 dan bahan-bahan itu mestilah bahan-bahan photostat yang mana dia berkaitan bab itu sahaja. Contohnya, kalau katakan kamu dapat bab 5, dapat bab 5, so photostat bab 5 sahaja. Jangan korang bawa satu buku. Sebab apa? Kalau bawa satu buku, leceh untuk kamu menyelak-nyelak. Sebab bila menyelak-nyelak itu akan membuang masa. Jangan. Photostat yang memang yang diperlukan sahaja. Dan bawa masuk kedua-dua ini. Buku teks dan juga bahan tambahan. Baik. Bawa masuk je ke? Kena ada. Ada perkara yang wajib kamu buat dengan kedua-dua bahan ini. Perkara yang wajib kamu buat sebenarnya adalah labelkan subtopik bab yang berkaitan itu dengan sticky notes. Iaitu dengan sticky notes itu. Dan contohnya kamu dapat bab 5. Dapat bab 5, so kamu labelkan sistem ahli dekat sticky notes itu. Kemudian kamu buat apa? Kamu tampalkannya di buku teks tu. Bukan highlight, tampalkan. Biar terkeluar macam tu. Supaya mudah nak cari. Dan tuliskan kat ujung tu, sistem ahli. Kemudian tampal lagi, mungkin berkaitan apa? Mungkin berkaitan dengan Suruhanjaya rate. Tulis. Kemudian kamu tampal lagi, berkaitan apa? Pakatan Murni. Kemudian tampal lagi, berkaitan apa? Berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Macam tu. So itu kegunaan sticky notes ini. Supaya kamu tak perlu buang masa menyelak-nyelak mencari muka surat. Tampalkan siap-siap. Berserta dengan dia punya penanda, iaitu dia punya subtopik tu. Sistem ahli ke, Pakatan Murni ke, kemudian Suruhanjaya rate ke, ataupun Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Senang nanti kamu nak cari. Dan bagaimana pula dengan bahan tambahan? Baik, bahan tambahan pun sama juga. Labelkan bahan dengan sticky note mengikut tema dan subtopik. Iaitu kalau kamu lihat, itu ada sistem ahli, kemudian juga ada berkaitan dengan perpaduan. Ada berkaitan dengan tema perpaduan. Ada berkaitan dengan tema apa? Tema seperti kegiatan ekonomi. Mungkin juga tema berkaitan apa? Berkaitan dengan tentang merangka perlembagaan. Mungkin tema berkaitan dengan usaha-usaha Pakatan Murni. So, labelkan sekali. Dan kemudian kamu tandakan pada setiap set tema tu. Sebab cikgu tahu kamu bukan dapat satu set. Kadang-kadang dapat sampai 4 set. Kadang-kadang sampai dapat 6 atau 5 set. So takkan 5-5 tu kamu tak labelkan? Labelkan.
Mungkin label yang pertama tu, set yang pertama tentang perpaduan. Set yang kedua mungkin berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Okey, mungkin set ketiga berkaitan pentadbiran. So, labelkan tu dan letakkan di bahan yang kamu bawa tu supaya mudah kamu cari. Sebab nanti dalam kertas 3 nanti, soalan kertas 3 yang akan diberi tu, sebenarnya kamu tak tahu soalan tu soalan apa. Okay? So, kamu harus bersedia untuk apa juga bentuk soalan. So, lebih baik kita bersedia supaya bila ada je soalan berkaitan tema-tema yang berkaitan, kita terus tahu mana nak cari. Dan tidak membuang masa. Itu kelebihan penggunaan sticky note inilah. Okay, sticky note tu. Alright. Okay. Boleh faham Kemudian, dah kamu bawa bahan-bahan ini, dah tanda dah apa semua. Okey, apa yang kita kena buat seterusnya? Okey, seterusnya adalah nak menjawab pula sampailah hari peperiksaan. Hari peperiksaan kamu nak menjawab soalan kertas 3. So nak menjawab tu apa yang kita kena buat? Perkara yang wajib kita buat. Okey. So kamu akan diberi satu set soalan. Okey, seperti ini. Okey, iaitu contohnya tentang berkaitan bab 5 tingkatan 5. Okey, konsep perpaduan sangat ditekankan dalam pembinaan negara dan bangsa yang berdaulat. Jelaskan pendekatan terbaik dalam pembinaan negara dan bangsa. Jadi, kamu lihat, dapat soalan je, apa yang sebenarnya kamu kena buat? Baik, penting. Paling penting kamu kena buat, iaitu tengok kehendak soalan. Okey, satu-satu. Soalan satu contohnya. Soalan satu nak apa? Okey, kamu lihat jelaskan secara ringkas tentang latar belakang sistem ahli. Maknanya kita lihat tentang sistem ahli. Dia nak tentang sistem ahli. Okey. Kemudian kita lihat juga soalan seterusnya nombor 2 tu, nombor 21, terangkan ciri-ciri dan proses pelaksanaan sistem ahli. Okey. Jadi itu dia nak ciri-ciri dan proses pelaksanaan. So fahami kehendak soalan. Oh, nak sistem ahli. Yang ini nak ciri-ciri dan proses. So kamu highlightkan kata kunci itu, kehendak soalan itu. Daripada situ barulah kamu lihat ada lagi satu kan, usaha ke arah pembentukan Pakatan Murni. Itu juga adalah kehendak soalan. So seterusnya apa kena buat? Iaitu lihat peruntukan markah. Peruntukan markah berapa? Kita lihat untuk usaha ke arah pembentukan Pakatan Murni 20 markah. Banyak tu. Banyak. Sebenarnya kalau di peringkat SPM, satu markah bersamaan satu ayat. Bermakna kalau 20 markah, kamu boleh anggarkan ianya lebih kurang 20 ayat. 20 ayat lebih kurang. Kemudian kamu lihat 20 markah di situ, dan untuk soalan pertama tu adalah 5 markah. 5 markah bermakna lebih kurang 5 ayat lah. Tak banyak lah. Okey. Baik. Kemudian kita lihat seterusnya. Iaitu kita lihat kita dah bersedia nak berjawab kita lihat. Apa yang kamu tak nampak? Sekejap ada soalan. Kitab Wikipedia, saya tak nampak. Cikgu ni contoh soalan bab 5 ke memang ni spot soalan trial akan datang ni? Tak, ini contoh. Ini contoh. Contoh soalan ni bukan spot bukan spot, bukan sebenar. It's okay. Baik, so kita lihat. Berkaitan dengan soalan 1, 2 dan 3 tak adalah. Cikgu tak ada soalan bocor. Tak ada soalan bocor. Kita tak amalkan soalan bocor. Kita tak amalkan soalan bocor. Baik. Baik. Kita lihat di sini. Apa juga soalan yang diberi, kita kena bersedia. Itu je. Paling penting kita bersedia. Baik. Kita lihat di sini bahawa
Soalan 1, 2 dan 3 sebenarnya adalah soalan yang berkaitan dengan fakta. So, kamu kena rujuk kepada buku teks. Sebab tu kena bawa buku teks. Sebab apa? Sebab soalan 1, 2, 3 ni memang kebiasaannya. Kadang-kadang sampai soalan 4 1, 2, 3, 4 biasanya adalah soalan daripada buku teks sebab dia berkaitan dengan fakta. Contohnya soalan 1. Okey, jelaskan secara ringkas tentang latar belakang sistem ahli. So kalau kita lihat, kita boleh rujuk kepada buku teks. Okey, kalau anda lihat buku teks tu, ni dia. Memang diambil daripada buku teks. Okey, boleh ambil sistem ahli. Okey, kita lihat inilah dia. Okey, untuk peruntukan 5 markah, so kita kena ambil apa? Kita ambil sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu. Okey. Okey, kemudian idea penubuhannya telah dicetuskan oleh Datuk Wan Jaafar dalam perbincangannya dengan Sir Henry Gurney di Kuala Lumpur. Ambil betul-betul. Ambil bulat-bulat. Okey. Sir Henry Gurney mencadangkan agar model negara Kenya dan Rusia Utara dilaksanakan Tanah Melayu. Dah ketiga dah. Sorry, 3. Kemudian yang keempat, cadangan ini selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi. Kemudian yang kelima, British berpendapat sistem ahli ini akan mengurangkan tekanan daripada pihak Parti Komunis Malaya. Cukup tak tu? Cukup. Sebab apa? Peruntukannya 5 markah. So di sini juga ada 5 ayat. Cukup. Jangan ambil sampai korang nak menggoreng sampai sistem ahli lah ke bawah-bawah ni, tak payah. Okey. Ingat, jawab berdasarkan peruntukan markah. Okey. Baik, seterusnya kita lihat. Untuk soalan seterusnya yang masih rujuk pada buku ni, kita lihat. Soalan yang kedua iaitu berkaitan dengan terangkan ciri-ciri dan proses pelaksanaan sistem ahli. 10 markah. So 10 markah ni kamu boleh bahagikan kepada 2, iaitu ciri-ciri 5 markah, kemudian proses pelaksanaan 5 markah lagi. So bila ciri-ciri, okey, apa yang kamu kena buat sebenarnya adalah, okey, tak payah letak penanda wacana, tolong letak penanda wacana. Okey, tolong letak penanda wacana sebab itu akan mencantikkan kamu punya ayat. Itu mencantikkan kamu punya ayat. Okey. Baik. Kita lihat 2-1 tu. Okey, terangkan ciri-ciri ya. So di sini kita ambil terus daripada buku teks. Okey, di mana kita lihat ciri-ciri sistem ahli. Okey, kamu boleh ambil ayat. Sistem ahli mempunyai beberapa ciri, antaranya okey, yang pertama, satu sistem kabinet bayangan. Ya, terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan dibentuk. Itu ayat pertama. Ayat kedua, anggota sistem ahli dikenal sebagai ahli, contohnya ahli hal ehwal dalam negeri. Masukkan sekali dengan contoh. Okey. Kemudian, okey, selain itu, tambahkan penanda wacana. Selain itu, pelantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Kemudian yang keempat, ahlinya terdiri daripada 9 orang anggota, iaitu 5 orang penduduk Tanah Melayu dan 4 orang pegawai Inggeris. Daripada 5 orang penduduk Tanah Melayu, 3 daripadanya merupakan orang Melayu, orang Cina dan orang India. Dan ayat terakhir ialah ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. So itu ciri-ciri. Okey. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, pelaksanaan pula kamu ambil daripada buku teks yang sama juga. Dari bahagian yang sama jugalah. Ini pelaksanaan. Okey, proses pelaksanaan kalau kita lihat. Okey, 5 markah lagi kan. Kita lihat proses pelaksanaan. Ahli-ahli yang dilantik diberikan tugas menjaga satu portfolio, itu satu. Kedua, mereka menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut mengikut dasar-dasar sedia ada. Kemudian yang ketiga, mereka juga bertanggungjawab cadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya. Ketiga. Kemudian keempat, ahli akan berbincang dengan pegawai-pegawai Tanah British untuk dapatkan persetujuan bersama. Dan yang kelima, Pesuruhjaya Tinggi juga memberikan arahan dan persetujuan dalam perkara tersebut. Okey. Selalunya cadangan undang-undang itu merupakan pendirian pentadbiran British. Okey, boleh ambil mana-mana 5 ayat di situ untuk melengkapkan soalan 2-1 tu.
Okey. Sebab itu soalan 1, 2, 3 memang diambil daripada buku teks dan wajib bawa buku teks tu. Okey. Baik. Kemudian kita lihat seterusnya. Okey. Bagaimana pula dengan soalan yang keempat? Ini soalan keempat ni kita lihat. Okey, soalan keempat biasanya soalan yang dah mula dengan soalan kebat. Okey, contohnya di sini, konsep satu Malaysia perlu diamalkan dalam mengukuhkan semangat perpaduan masyarakat pada masa kini. Cadangkan langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan di Malaysia. So, dia minta langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan di Malaysia. Yang ini peruntukan sebanyak 15 markah. Means that kamu boleh bayangkan ianya dalam 15 ayat lah. Okey. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Okey, iaitu kamu mula menggunakan bukan lagi buku teks. Kamu kena gunakan bahan tambahan yang kamu bawa tu. Okey, bahan tambahan. Sebab soalan ni soalan kebat. So, biasanya kamu cari kan. Mungkin kamu akan jumpa berkaitan dengan langkah-langkah. Selalunya pelajar refer kepada langkah untuk mengatasi cabaran tersebutlah. Sebenarnya kalau kamu lihat poin-poin tu, oh inilah adakan amalan kunjung-pengunjung, rumah terbuka, kempen, ceramah, pertandingan sukan rakyat, tubuh rukun tentera. Inilah dia langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan. Ini. So di sini kalau kita lihat ada 10. Kamu akan kata, dia nak 15. Dia bukan nak 15 isi. Ataupun 15 langkah. Tak. Dia nak 15 ayat. Sama ada ayat itu mesti ada fakta, ada huraian dan ada contoh ataupun huraian tambahan ataupun juga inference. Setiap satu itu akan membawa satu markah. Bermakna di sini, kalau dengan satu fakta, kemudian kamu ada huraian, ada contoh semua kan, situ dah 3. Kalau kamu ambil 3 fakta pun, ataupun kamu ambil 5 fakta, ambil 5 langkah, 5 kali 3 dah 15 ayat. Nampak? So tak semestinya kamu ambil semua langkah-langkah yang ada, tak perlu. Tak semestinya. Itu. Ini pelajar-pelajar ni kadang-kadang kan habis dia masukkan semua. Masuk selagi boleh. Tak semestinya. Dia kamu kena ada kreatif, kena keluarkan ayat kamu sendirilah baru nampak cantik. Baik. Kita lihat sebagai contoh Sekejap. Kena ke letak ayat pengancam. Antara ciri-ciri sistem ahli adalah, ya betul. Betul. Guys, mohon maaf sekejap. Boleh tunggu sekejap tak? Cikgu ada menghadapi sedikit masalah. Sekejap. Dalam 2 minit. 2 minit je sekejap.
Okay guys. Minta maaf baik, kita kembali. Baik, minta maaf, tergendala tak pernah berlaku. Sebenarnya apa yang berlaku adalah suddenly tengah mengajar sakit gigi yang sangat sakit gigi. Jadi sakit gigi. Ini bukan masalah cabut, ini wisdom tooth kat ujung sekali ni. Sabar je lah. Okey. Nak menangis rasanya. Tak apa. Hero. Appointment bulan 10 ni. Alright. Sorry Alright. Okay. Kita teruskan. Baik, setelah kamu dah dapat, okay, kita berkaitan dengan soalan kebat. Yes, that very hurt sebenarnya. Okay, so kita lihat, okay, daripada soalan kebat tadi, okay, kita lihat, okay, tentang peminat negara dan bangsa tadi, okay, kita nak tumpu kepada soalan kebat yang 15 markah dia. Jadi, kita dah ada point kat sini. Ramai yang bertanya, cikgu, macam nak buat ayat? Dia macam nak buat ayat. Okay, baik. Sebenarnya teknik dia mudah sahaja. Sebenarnya teknik dia adalah, okay, iaitu, iaitu teknik dia, kita akan lihat. Paling penting mesti ada fakta, mesti ada huraian dan mesti ada contoh. Fakta, huraian, contoh. Okay, so dengan menggunakan point itu, pastikan bila kamu nak jawab, macam soalan tadi soalan 1, 2, 3 yang kamu nak buat, kamu buat tadi berdasarkan buku teks kan. Pastikan kamu tulis nombor soalan. Macam yang ini soalan nombor 4. So soalan 4. Pastikan kamu tulis nombor soalan tu. Okey, bukan apa? Untuk memudahkan. Okey, sebab guru-guru kamu pemeriksa tu bila dia nak menanda, dia akan tengok ini budak ni jawab soalan mana ni. Jadi kalau kamu dah mentionkan soalan 4 tu, senang dia nak tahu, oh ini soalan 4 berkaitan dengan perpaduan, langkah-langkah perpaduan. Okey, ini langkah dia. Kan memudahkan. Okey. Baik. Soalan keempat, bagaimana kita nak buat ayat mengadakan amalan kunjung-mengunjung, mengadakan rumah terbuka? Okey, dia begini. Tengok terdapat pelbagai langkah untuk mengekalkan perpaduan di Malaysia. Okey, salah satunya adalah mengadakan amalan kunjung-mengunjung, terutama dalam kawasan setempat kawasan kejiranan kita. Hal ini boleh dilakukan dengan mengadakan rumah terbuka, terutama pada musim perayaan seperti Hari Raya, Deepavali dan juga Tahun Baru Cina. So nampak tak kat sini bahawa mengadakan amalan kunjung-mengunjung itu adalah satu fakta. Okey, dengan mengadakan rumah terbuka, kamu boleh juga tambahkan satu lagi fakta atau langkah ataupun juga huraian kat situ. Dan adanya ayat seperti apa tahu? Seperti Hari Raya, Deepavali dan Tahun Baru Cina. Itu adalah satu contoh. Nampak? Itu contoh ayat bagaimana kamu gabungkan beberapa langkah kat situ. Okey. Baik, seterusnya. Okey, dia akan ada ruang gap kat situ. Kamu nampak cikgu gapkan kat situ. Okey, mulakan dengan ayat baru dengan perenggan yang baru. Selain itu, agensi kerajaan haruslah mengadakan kempen dan ceramah berkaitan perpaduan masyarakat untuk memberi kesedaran tentang pentingnya perpaduan. Kempen seperti Satu Malaysia dan Kerana Malaysia adalah antara program yang sangat berkesan dalam memupuk perpaduan. So, kempen seperti Satu Malaysia dan Kerana Malaysia itu adalah contoh. Okey, itu adalah contoh. Kemudian seterusnya, okey, perenggan seterusnya kamu buat. Okey, itu dia. Okey, program seperti pertandingan bola sepak, badminton dan sukan rakyat. Nampak kita tambahkan juga adalah salah satu langkah bagi mengekalkan perpaduan. Okey, pertandingan seperti ini pasti akan disertai oleh pelbagai kaum dan lapisan masyarakat sekaligus dapat mengeratkan silaturahim
dan mengelakkan kebencian antara kaum. Nampak? Maknanya di sini, kalau kita lihat, ayat-ayat ini sebenarnya kan kita tak ambil semua pun. Okay? Kita ambil pertandingan sukan rakyat dan kita olahkan dia mengikut ayat kita. Daripada sini, perenggan yang pertama saja dah ada 3. Perenggan yang kedua saja dah ada 2 atau 3. Kemudian perenggan yang ketiga saja dah ada mungkin 2 atau mungkin 3. So di sini kita katakan boleh dapat berapa dah? Sini dah kita boleh dapat dalam antara 7 hingga 10 markah. Nampak? So tambahkan satu perenggan lagi atau 2 perenggan lagi cukup untuk dapat total 15 markah. Ini cara dia. Okey, paling penting kena ada fakta, huraian dan juga contoh. Itu supaya kamu dapat markah yang maksimum untuk kertas 3 ini. Ingat, kita tidak mahu kehilangan walau 1 poin pun. Kalau boleh, kita tak nak hilang walau 1 poin pun. Jangan fikir daripada 15 ni, tak apalah aku dapat 10 pun jadilah. Jangan fikir macam tu. Okey, sebab kita fikir 10 yang kita dapat. Tapi berapa yang kita hilang? Kita hilang 5 markah. 5 markah banyak tu. Jadi jangan fikirkan berapa yang kita akan dapat, tapi fikirkan betapa ruginya kalau kita hilang markah. Jadi sebaik-baiknya buat sehabis baik. Berikan yang terbaik kat situ. Okey? Boleh faham ya? Right. Ada sebarang pertanyaan nak tanya ke? Okey. Baik, so ada yang kata, baik Alicia tanya, cikgu kalau tak ada huraian dan contoh, salah tak cikgu? Sebenarnya kalau tak ada huraian dan contoh, tak salah. Tak salah. Tapi, kamu akan menyebabkan kamu letakkan langkah tu, contohnya kita buat dalam ayat ni. Okay, salah satu langkah untuk untuk mengekalkan perpaduan ialah mengadakan amalan kunjung-mengunjung. Kemudian buat apa? Tambahkan dengan penanda wacana. Selain itu, okay, kita haruslah mengadakan rumah terbuka. Titik. Kemudian, kita perlu mengadakan kempen dan ceramah untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan perpaduan. Titik. Kemudian, ataupun selain itu, seterusnya, seolah-olah setiap ayat itu ada penanda wacana dan ianya tak cantik. Sebab kamu nak berikan poin saja, fakta saja tanpa menghuraikan. Sebenarnya, untuk menjawab soalan-soalan seperti ini, kamu kena bergerak seperti nak bercerita dengan orang. Jadi, nak bercerita dengan orang tu, kamu bukan bagi poin, kamu huraikan lagi, betul tak? Kamu terangkan lagi. Barulah kamu faham. Okay, next point. Dia macam tu. Jadi, kamu seolah-olah berusaha kepada nak memberi penerangan kepada pemeriksa dan juga guru yang menanda bahawa ini yang saya nak terangkan ni. Bukan nak bagi poin saja. Dia tak salah tapi dia tak cantik. Macam cikgu pernah bagi perumpamaan ya. Sebenarnya salah tak kalau katakan kamu pergi kahwin, kamu bernikah tapi kamu pakai cap. Kamu pakai baju Melayu, pakai seluar tapi pakai cap. Salah tak? Salah tak kamu bernikah ataupun hari kamu kahwin, orang pakai tanjak, kamu pakai cap. Jadi kamu pakai baju Melayu ni. Dia tak salah. Kahwin tetap sah. Kan? Tapi tak cantik. Dan orang akan kata, benda dia ni. Pengantin ni pakai nak kahwin tapi pakai cap. Macam tak kena. Tak cantik. Macam tu lah. Maknanya di sini kalau kamu nak jawab, berikan yang dalam bentuk cantik. Itu lagi masalah. Kan? Dah lah yang pengantin perempuan pakai tudung, yang pengantin lelaki pun pakai tudung. Apa hal? Orang lain fikir pengantin tak senonoh. Macam tu lah. Maknanya nanti kalau kamu buat ayat macam tu, macam pemerintah akan kata, budak ni macam nak markah aja, tak ada keinginan pun nak menerangkan. Jadi penting untuk ada huraian. Contoh tak ada tak apa. Okay? Yang penting ada huraian tu. Ya. Baik. Hani Hamid kata, okey, perenggan 3 mana isi
dan huraian. Serta contoh dia saya tak dapat identify. Okey. Okey. Kalau kita lihat di sini, dia minta langkah. Okey. So program maknanya program seperti pertandingan bola sepak, badminton dan sukan rakyat. So pertandingan bola sepak, badminton dan sukan rakyat itu adalah contoh. Program adalah satu langkah bagi mengekalkan perpaduan, dan pertandingan itu adalah point. Itu adalah fakta. Maknanya faktanya adalah mengadakan pertandingan itu adalah satu juga cara untuk mengekalkan perpaduan. Itu satu fakta. Huraiannya pertandingan seperti apa? Bola sepak, badminton, sukan rakyat. Itu adalah satu contoh. Dan apakah dia punya huraian? Iaitu kita kata pertandingan ini pasti akan disertai oleh pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Sekaligus dapat mengeratkan silaturahim. Itu adalah sebenarnya inference, maknanya kesimpulannya daripada pertandingan itu dapat mengeratkan silaturahim dan mengelakkan kebencian antara kaum. So, dia bukannya mesti susun fakta, huraian, contoh fakta, tak semestinya. Itu kemahiran BM kamu. Kadang-kadang kita bagi contoh dulu, baru fakta, baru huraian. Kadang-kadang kita bagi contoh dulu, lepas tu huraian dan fakta. Dia depends kepada kesesuaian. Dia kepada kesesuaian. Ya, dua huraian boleh. Ya. Kalau contoh kan, kalau kita dah bagi fakta, huraian konon kita bagi dua. Contoh bagi dua tu, contoh tu mesti kira satu markah aja. Ya, betul. Maknanya contoh tu, contoh macam cikgu bagikan, pertandingan seperti pertandingan bola sepak, badminton dan sukan. Itu sebenarnya satu. Dikira satu markah. Jadi bagus soalan tu. Bermakna di sini, bagaimana kamu nak buat tutup pulang? Fakta dulu ke, huraian dulu ke, contoh dulu ke, tutup pulang. Tapi dalam satu perenggan tu biar ada at least 2 fakta dan huraian. Cantiknya 3 fakta, huraian, contoh. Cantik lagi 4 fakta, huraian, contoh, inference ataupun kesimpulan awal. Tutup pulang. Yang penting kamu menjawab soalan mengikut peruntukan markah. Itu je kamu fikir sekarang. Menjawab soalan berdasarkan peruntukan markah. So di sini, daripada contoh soalan dan jawapan ni, sini saja kemungkinan kamu dapat antara 7 hingga 10 markah. Ini soalan berkaitan dengan kebat. Alright. Kemudian, kita lihat seterusnya. Ini soalan seterusnya, soalan 7 dan 8. Kadang-kadang soalan 7, kadang-kadang soalan 8, iaitu soalan berkaitan nilai. Nilai yang diperolehi daripada tema tu. So kita lihat soalan seperti macam ni. Huraikan nilai murni, iktibar dan nilai patriotism yang diperoleh daripada usaha membentuk negara dan bangsa Malaysia yang harmoni. So nilai murni, iktibar dan nilai patriotism itu 3 itu 3. So pecahkan dia. Pecahkan dia kepada nilai dulu. Nilai, cerita pasal nilai dulu. Nilai yang diperoleh, nampak tu so kamu mentionkan nilai kat situ. Kemudian baru mulakan ayat. So nilai yang diperoleh daripada usaha membentuk negara dan bangsa Malaysia yang harmoni ialah saling bekerjasama dalam mencapai matlamat negara. So itu apa? Itu fakta. Kemudian kita perlu berganding bahu untuk membangunkan negara supaya negara kita setanding dengan negara maju dan sentiasa dihormati oleh negara lain. Itu adalah huraian. Fakta 1, huraian 1. Kemudian seterusnya, itu penanda wacana kan? Seterusnya, kita perlu saling tolak ansur antara satu sama lain tanpa perlu prejudis. Itu adalah yang dikatakan sebagai fakta kedua. Kemudian kita huraikan amalan toleransi, sebab tolak ansur ni bermaksud toleransi lah. So amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat penting demi mencapai kesejahteraan bersama. So itu adalah huraian yang kedua. Kemudian selain itu, tambahkan juga penanda wacana. Nampak tak ada gap situ kan? Antara perenggan dengan perenggan ada gap. Selain itu, tambahkan penanda wacana, berusaha memupuk perpaduan kaum dalam negara.
sebenarnya ayat yang selain itu berusaha memupuk perpaduan kaum dalam negara, okey, sebenarnya ayat tu ada masalah. Okey. Siapa boleh ceritakan pada cikgu apakah masalahnya? Tak ada subjek. Yes, betul. Tak ada subjek. Seolah-olah berusaha memupuk perpaduan kaum dalam negara. Siapa yang nak berusaha? Siapa yang nak berusaha? Jadi, kita perlu letakkan, jangan buat macam ni. Selain itu, okay, kita boleh tambahkan perkataan seperti kita lah. Kita haruslah berusaha memupuk perpaduan kaum dalam negara. Biar ayat tu lengkap. Subjek dan predikat. Kita belajar BM, kita tahu kan? Okay, mesti ada subjek, mesti ada predikat. Selain itu, kita haruslah berusaha memupuk perpaduan kaum dalam negara. Okay, dan itu sebenarnya adalah fakta yang ketiga. Okay, pelbagai program atau aktiviti perlu dibuat bagi menyemarakkan lagi semangat perpaduan. So, itu adalah huraian. Okay, huraian ketiga A. Okay, semua pihak perlu memainkan peranan penting supaya keharmonian masyarakat dan negara dapat dikekalkan. Itu adalah huraian yang ketiga. Okay, baik. Seterusnya, nilai lain yang diperolehi ialah hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan fahaman. Itu adalah fakta yang keempat. Kemudian, amalan memikirkan kepentingan bersama dalam membuat sebarang keputusan dapat mengelakkan konflik dan persengketaan. Itu adalah huraian yang keempat. Dan keadaan ini sudah pasti menjamin keharmonian masyarakat dan negara. Itu adalah inference. Maknanya kesimpulannya. Kalau kita dah hormat menghormati, memikirkan kepentingan bersama, sudah tentu ini pasti menjamin keharmonian masyarakat dan negara. Itu inference. Ataupun kesimpulan awal. Itu soalan berkaitan nilai. Okay? Right. Seterusnya. Okay. Soalan berkaitan iktibar. So, seperti mana cikgu bagi tahu, letakkan iktibar. Okay. So, antara iktibar yang kita peroleh ialah perlunya sikap rajin berusaha dalam semua bidang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itu adalah fakta pertama. Kemudian, rakyat perlu gigih berusaha untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Maknanya, daripada sikap rajin tu, rakyat perlu gigih berusaha lah. So, itu adalah huraian. Kemudian, hal ini mampu melahirkan rakyat berdaya saing sehingga mampu melahirkan produk dan inovasi tempatan yang tidak kurang hebatnya dengan negara maju. So, itu adalah huraian, okay, yang huraian pertama, tapi yang kedua lah. Okay, huraian lanjutan katanya. Okay. Kemudian kita lihat contohnya, penghasilan kereta ciptaan tempatan negara seperti Proton yang telah mampu menembusi pasaran barat satu masa dahulu. So, itu adalah contoh. Nampak? Fakta, huraian, huraian tambahan dan contoh. 4 dah kat situ. Okay. Baik. Kemudian, huraian, ya betul. Okay. Seterusnya kita lihat di sini. Okay. Bahawa, okay. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bersifat terbuka dengan menyokong perubahan dari semasa ke masa ke arah kebaikan. So, itu adalah fakta yang kedua. Okay. Selain itu tu kena ada wacana kan. Okay. Nampak tak? Selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bersifat terbuka dengan menyokong perubahan dari semasa ke semasa untuk ke arah kebaikan. Just in case kalau kamu tak ada lagi huraian, tak terfikir huraian, tak ada idea lah tentang huraian ini, okay, masukkan dia terus, penanda wacana dan masukkan huraian yang seterusnya. Seperti yang ini. Okay. Selain itu, kita seharusnya mementingkan ilmu pengetahuan. Itu apa? Itu fakta ketiga. Maknanya fakta kedua dengan fakta ketiga itu rapat. Okay, nampak tak? Bermakna di sini, tidak semestinya kamu memberikan format tu lengkap. Fakta huraian contoh, fakta huraian contoh. Tak. Tetapi bagaimana kamu mengolahnya menjadi ayat yang cantik dan perenggan-perenggan yang cantik, itu yang akan memberi markah. Macam kalau katakan dah tak ada idea. Next. Masuk kepada fakta yang ketiga. Jangan buntu fikir, benda aku nak buat ni. Okay. Itu sebenarnya. Baik. Selain itu, kita seharusnya mementingkan ilmu pengetahuan, fakta ketiga. Dan daripada ilmu pengetahuan, kita tahu, okay, ada idea dah. So, hal ini kerana tanpa ilmu pengetahuan, kita mudah dipermainkan oleh pihak lebih maju yang cuba mengambil kesempatan. Ini adalah huraian yang ketiga. Okay.
Jadi kita lihat ilmu adalah asas kejayaan membangunkan bangsa dan negara. Ini adalah sebagai huraian tambahan yang ketiga. Okay? Itulah. Okay? Dan kita buat perenggan yang baru seterusnya. Okay? Penanda wacana ialah perancangan rapi membawa kejayaan gemilang. Okay, hal ini, kalau kita lihat ini fakta yang keempat. Perancangan rapi membawa kejayaan gemilang. Hal ini apabila kita telah mempunyai hala tujuan jelas, maka hasrat untuk menjadikan Malaysia sebaris dengan negara maju yang lain pasti akan dapat dicapai. Itu adalah huraian yang keempat. Okay. Dan jadi negara kita akan dihormati oleh negara lain dan apa yang disuarakan oleh negara akan diberi perhatian sewajarnya. So itu adalah inference. Maknanya kesimpulannya. Okay. Jadi iktibar lain ialah pentingnya menuntut pelbagai ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang sebagai asas kejayaan. Ini adalah fakta yang kelima. Okay, contohnya mampu menghasilkan sesuatu yang baru untuk bersaing dengan negara maju yang lain yang seterusnya meningkatkan taraf hidup rakyat. Itu adalah contoh yang kelima. So kadang-kadang kita lihat tanpa huraian pun kita terus masuk contoh. So di sini sebenarnya dia tak terikat. Okay. Tetapi dalam satu perenggan sebaik-baiknya ada fakta, huraian, contoh. Bagaimana kamu nak susun? Terpulang. Okay. Mengikut kesesuaian. Mengikut kesesuaian. Boleh ulang penanda wacana yang sama ke? Boleh. Tetapi jangan buat rapat-rapat. Macam ni dia buat rapat kan. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia kita perlu bersifat terbuka dengan menyokong perubahan dari semasa ke semasa untuk ke arah kebaikan. Sepatutnya kat sini seterusnya. Tapi ini selain itu juga. Jadi dia sebenarnya bukan tak boleh, boleh. Tak ada masalah pun. Cuma tak cantik lah. Tak cantik. Kita kalau buat sesuatu kerja, kalau kita nak nak berikan kepada orang tu sesuatu hasil kerja, kita mesti berikan yang terbaik. Kan? Tak. Markah tak tolak. Sebenarnya istilah tolak markah ni tak ada. Yang ada ialah apabila kamu tidak menjawab mengikut format dan juga tidak memberikan apa kehendak soalan. Itu je. Tolak markah tu tak ada. Okay. Sebab ini bukan BM. Ini sejarah. Okay. Ini sejarah. Sejarah sebenarnya dia tak mementingkan sangat kamu punya tata bahasa. Okay. Tetapi kalau kamu persembahkan dalam tata bahasa yang betul, dia memberi satu impression yang baik kepada pemeriksa. Jadi ibarat macam kita nak bagi hadiah pada orang yang kita sayang. Kita nak bagi buku ni, contoh. Okay. Takkanlah kita dah beli kan, okay. Sayang, nah ni hadiah buku. Macam tu ke? Takkan kita nak bagi macam tu. Kita mestilah balut dia, kemudian kita wrap dia dengan plastik kertas yang cantik, kemudian ada ribbon, kemudian ada ada kad nama kat sini, ada ucapan. Nah ni hadiah. Barulah cantik, letak bedak. Macam tu kan. Macam tu. Okey. Tak bedak berdebu muka nanti. Jadi itu cara dia. Maknanya nak berikan yang terbaik. Jangan beri ala kadar je. Beri yang terbaik. Okey. Kalau ejaan, okey, harap jaga ejaan ya. Ini kadang pelajar ni, ya Allah, ejaan typonya subhanallah. Kan? Subhanallah kan dia punya typo. Hati-hati. Jangan ini sangat kan. Kamal Hafiz terutamanya. Kamal Hafiz, Izzah. Typo tu kena jaga. Cikgu sejarah korang kan bising nanti. Ya. Takut tak perasan. Okey, baik. Okey. Itu berkaitan dengan iktibar. Okey. Baik, seterusnya berkaitan dengan patriotism, maknanya nilai-nilai patriotism ataupun nilai-nilai cintakan negara. Okey. So seperti biasa buat dia punya patriotism tajuk itu. Kemudian antara nilai patriotism ialah sayang dan cintakan negara sepenuh hati, rakyat harus setia dan utamakan kepentingan negara, wajar menunjukkan penghormatan. Sebenarnya yang ini semua ni kamu boleh perolehi dalam kamu punya bahan-bahan tambahan tu ya.
yang kamu bawa masuk. Sebenarnya ada. Cuma hati-hati sebab kamu kena olahkan dia dengan baik. Buat ayat tu maknanya. Buat ayat tu dengan betul. Dia cantik. Ada berperenggan semua. Sebab cikgu tahu tentang nilai patriotik ni kamu boleh cerita macam-macam. Okay, tapi mesti dalam bentuk berperenggan. Setiap perenggan tu ada penanda wacana, ada fakta dia sikit, ada contoh dia sikit, ada huraian dia sikit. Dan perlulah mengikut peruntukan markah. Jangan panjang-panjang sangat, jangan pendek sangat. Ikut peruntukan markah berapa dia nak bagi. Okay. Kemudian kita lihat rumusan. Ini biasanya soalan terakhir, soalan yang soalan ke-9 ya. Soalan 9 biasanya tentang rumusan. So rumusan tentang usaha pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harmoni. Ini antara contoh rumusan lain. So kita lihat pembinaan negara dan bangsa Malaysia memerlukan penglibatan dan komitmen semua kaum. Kerjasama dan toleransi antara kaum dalam Pakatan Murni merupakan pendekatan terbaik. So kamu mentionkan tentang topik yang menjadi isu utama dalam soalan ini. Kalau topik itu berkaitan dengan bab 5 tentang bab 4. Dan bab 5 tentang Pakatan Murni, so mentionkan tentang Pakatan Murni. Cerita pasal Pakatan Murni, kebaikan Pakatan Murni. Kemudian kamu cerita juga membentuk sebuah negara dan bangsa bukan mudah. Pelbagai usaha dilakukan, perundingan dan kerjasama antara pemimpin. So dalam memastikan pembinaan negara dan bangsa sentiasa kukuh sikap saling memahami. Ini kamu punya apa tahu? Kita kata sebagai rumusan tentang langkah-langkah yang perlu dibuat tadi kan. Jadi kita perlu saling memahami. Ini semua sebenarnya ada di dalam kamu punya bahan tambahan. Mungkin di antara 4 tu ada dia punya rumusan. So boleh ambil mana-mana rumusan tu. Yang berkaitan yang tak berkaitan. Kemudian yang terakhir adalah harapan. Harapan kamu. Berkaitan dengan soalan ini. Semoga usaha untuk membina negara dan bangsa Malaysia mencapai matlamat dan mampu merealisasikan 9 cabaran wawasan 2020 dan konsep satu Malaysia. So kerjasama berbagai kaum diharap dapat mengekalkan keharmonian hidup agar peristiwa seperti 13 Mei 1999 tidak berulang dan kekayaan negara dapat dikecapi serta diagihkan secara adil untuk semua kaum. So itulah dia perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan berkaitan dengan kertas 3. Ambil rumusan kat buku teks boleh. Boleh ambil rumusan tapi mesti berkaitan dengan soalan ya. Jangan tak berkaitan dengan soalan. Turn what off. Alright. Baik. So habis perkongsian cikgu tentang kertas 3 pada malam ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Kalau ada cikgu buka kepada soalan. Cikgu, kalau nak gabungkan ayat isi dengan ayat huraian cikgu, ada ke boleh recommend kata hubung nak guna? Sebaik-baiknya fakta dan huraian diasingkan. Sebabnya biar fakta tu jelas, kemudian huraian tu pun jelas. Tapi huraian pertama dan huraian kedua, kalau kamu sambungkan, it's okay. Tapi kalau fakta dengan huraian ni, takut nanti dia tak jelas. Jadi, Sebab baik start ayat baru lah. Yes. So, sebaik-baiknya, ambil satu formula apa tahu? Iaitu formula dia ialah KISS. Keep it simple, stupid. Bagusnya. Keep it simple, stupid. Nampak macam bodoh, pendek-pendek tapi ada point. Tak guna panjang-panjang tapi tak ada point. Itu KISS. Keep it simple, stupid. Back then, simple did actually just mean stupid. It's not you yang stupid lah, tapi supaya orang yang baca nampaklah macam very simple, nampak macam stupid tapi bukan stupid. Itu je lah. Being called simple like a few hundred years back is just basically just calling someone else stupid. It couldn't be on neutral ground.
Ya, As in betul. like simple, as in simply not good or something like that. Okay. Maybe keep it simply stunning ke or what? I don't know. Alright. Baik. Yang lain-lain, ada soalan nak tanya? Silakan. Boleh on mic ataupun juga boleh bertanya dalam group chat nak tanya apa-apa. Okey, Aziz tanya nota kertas 3 bab 4 cikgu dah bagi ke? Okey. Nota kertas 3 bab 4. Bab 4 cikgu ada link dia. Okey, Aziz kalau nak nanti cikgu uploadkan dalam group chat, group WhatsApp untuk kamu downloadkan bab 4 itu. Okey, cikgu rasa ada kot. Dah bagi ke? Rasanya ada. Siapa-siapa pelajar yang yang belum menyertai paper 3 sebenarnya kalau dia banyak version tau, sebab tu kamu kena faham soalan tu daripada bab mana. Kan macam cikgu cakap tadi, fahami bab daripada mana. So Syafiq kata bab 4. So bab 4 kejap lagi cikgu akan uploadkan link untuk download bab 4. Okey. Adam kata soalan chapter 7 form 4. Chapter 7 form 4 cikgu kena compilekan dulu. Jarang keluar form 4, biasanya form 5 dah. Okey, kejap lagi cikgu akan uploadkan, cikgu akan naikkan link untuk kamu download bab 4 dan juga ada minta bab 7 form 4. Okey, insya-Allah. Okey, bahannya ada. Okey, tinggal compile dan berikan link dalam grup WhatsApp. Okey. Ini kelebihan kepada pelajar-pelajar cikgu lah kan. Ambil lah. Okey, gunakan sebaik-baik mungkin. Okey, ingat apa tips-tips tadi dapat labelkan itu penting. So if the theme is pembinaan negara dan bangsa ke arah kemunculan negara Malaysia berdaulat, it's all form 5, right? Ya, betul. Itu form 5. Okay. Okey. Baik. Yang lain ada soalan nak tanya? Cikgu kalau cikgu buat ujian, cikgu ada bagi tak secara general bab mana kan? Baik, Iskandar. Kalau cikgu buat ujian, biasanya cikgu tak bagi tahu dan sebenarnya cikgu akan suka bagi ujian tu. Contoh kalau kertas 1, cikgu akan of course cikgu kata semua masuk. Kalau kertas 2, mungkin cikgu akan kata okey, benda yang general iaitu 2 soalan. Kalau soalan struktur, 2 soalan daripada form 4, 2 soalan daripada form 5. Bab mana? Okey. Sebenarnya secara general boleh bagi tahu bab. Okey, bacalah bab 4 dengan bab 5 form 5. Kemudian form 4, okey, bab 6 dengan bab 7. Boleh. Okey, sebab tak spesifik. Tak spesifik. So boleh jugalah. Tapi tak baguslah sebenarnya sebab dia menjejaskan integriti. Integriti. Cerita integriti. Macam mana cerita integriti? Pemimpin pun jap.